Tuan dah tak kenapa ramai perempuan yang give up minta nafkah. Aku dah penat, sumpah aku penat, kau tahu tak? Aku dah 9 bulan tak dapat apa-apa ni. Lepas aku datang lagi, aku cakap tolonglah. Aku dah penat. Kenapa kau tak boleh nak permudahkan? Tak boleh aku nak lalu mahkamah, tak boleh aku nak tutup kat mahkamah. Kenapa semua benda kau nak suruh aku lalu mahkamah? Kenapa kau nak suruh aku lalu mahkamah? Kenapa kau nak apa-apa tutup kat mahkamah? Kenapa? Kau boleh je permudahkan Tuan Safwan. Kau boleh je permudahkan. Aku dah penat dah. Aku dah penat dah berapa banyak. Dah berapa banyak borang dah aku mesej. Kau nampak tak? Aku dah tutup semua. Itu sebenarnya adalah luahan hati, luahan perasaan seorang isteri yang berjuang sebenarnya untuk menuntut nafkah. Pak kata Syirah tadi, mungkin dah rasa penat, dah rasa seperti dikecewakan berkali-kali, dan ini sebenarnya yang akan menjadi topik perbincangan kita pada hari ini. Macam yang kita katakan tadi, bukan suatu topik yang baru. Mungkin masyarakat secara amnya sudah mengetahui apakah itu nafkah, apakah implikasinya sekiranya nafkah itu tidak dilunaskan, tanggungjawab tidak dilangsaikan sebaik mungkin. Dan hari ini kita akan membincangkan dengan lebih terperinci tentang nafkah mengikut kemampuan. Betul, tak dinafikan dalam rumah tangga kita mahukan kedua-dua pihak untuk mainkan peranan, dan kita tak nafikan juga ada suami di luar sana yang sangat bertanggungjawab. Mereka tahu nafkah terhadap isteri, mereka tahu nafkah terhadap keluarga. Tahniah untuk golongan lelaki seperti ini. Betul, apa yang perlu disediakan. Tetapi inilah dia yang menyakitkan, realitinya ada dalam kalangan suami yang tidak tahu, tidak ambil tahu, dan kalau boleh tak nak tahu pun apa itu nafkah. Dan dah jatuh kepada culas memberi nafkah. Baik, untuk membincangkan dengan lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kita bersama dengan Tuan Muhammad Nur Hafiz Roslan selaku Peguam Syar'i yang tak asing di studio wanita hari ini. Apa khabar Tuan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Yaina? Apa khabar Syirah? Alhamdulillah, kami berdua sihat, sejahtera selalu. Happy. Baik. Sebab tadi jumpa Rosa. Sangat, kita semua happy. Di studio pun sangat ceria. Okey, baik Tuan, bila mana kita bercakap tentang nafkah ikut kemampuan ini, mungkin sebagai mukadimahnya boleh diceritakan kepada para penonton apa yang dimaksudkan dengan nafkah itu, apa definisi nafkah sebetulnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sidang penonton di rumah, terima kasih pada hos yang berdua yang cantik seperti biasa. Alhamdulillah. Okey, untuk penonton di luar kena faham apa itu nafkah. Okey, yang isteri kena faham, suami pun kena faham. Nafkah ni adalah satu tanggungjawab yang telah diletakkan di atas pundak. Oh, ayat-ayat zaman universiti kan. Di atas pundak-pundak kamu dan tanggungjawab kebertanggungjawaban ke atas siapa? Ke atas seorang suami apabila aku terima nikahnya terhadap seorang isteri. Apa benda yang dimaksudkan dengan nafkah yang perlu mereka wajib yang dari sudut hukum syarak dan juga dari sudut peruntukan undang-undang. Pertama, makan minum. Okey, makan pakaian, tempat tinggal, dan juga yang sekali lagi kesihatan. Okey. Tapi di dalam hadis yang lain ada juga jika ada yang mampu perlu sediakan bibik ataupun pembantu rumah. Dan masuk juga nanti utilities. Apa nama dia? Perempuan punya barang-barang penjagaan peribadi. Itu juga menjadi satu kewajipan. Tetapi kita ambil 4 perkara penting. By hook or by crook, gaji RM500 ke, gaji RM1,500 ke, gaji RM50,000 ke sebulan. 4 perkara ni mesti dilaksanakan. Itu yang dimasukkan dengan nafkah kepada isteri. Okey. Dan mungkin Tuan boleh tambah sedikit juga. Sebagai seorang suami, tanggungjawabnya nafkah kepada isteri. Tetapi sebagai seorang ayah juga, ada tanggungjawab nafkah kepada anak-anak. Mungkin sedikit. Dia nafkah kepada isteri, seperti yang saya sebutkan tadi. Nafkah kepada anak juga adalah suatu kewajipan. Jadi itu sebab kenapa dalam ayat Al-Quran ada berkenaan dengan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa tu kan. Selalu dalam ceramah-ceramah agama kita selalu didengarkan dengan perkataan tersebut bahawa lelaki ini sebagai suatu pemimpin kepada kaum wanita kan. Apa yang dimaksudkan dalam ayat tu sebenarnya firman Allah SWT di dalam ayat tersebut sebenarnya telah mengkhususkan kebertanggungjawaban, tanggungjawab seorang lelaki ni banyak. Yang mana bila sebagai seorang suami, nafkahnya kepada isteri. Dan apabila ada anak, lahirnya anak, maka kewajipan tu jatuh pada ibu ke? Tak. Kewajipan nafkah tu jatuh kepada suami. Hatta kalau mereka bercerai sekalipun, selagi mana anak itu sehinggalah kalau kata umurnya 18 tahun ataupun sambung belajar, belum berkahwin ataupun belum bekerja, maka kewalian ataupun tanggungjawab nafkah tu kepada siapa? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan yang di rumah, jawapannya kepada ayah.
suami dan juga bapa. Ya. Baik Tuan, kalau kita dapat lihat senario pada hari ini, situasi pada hari ini, wanita turut sama berkerjaya. Mungkin kita juga turut sama menyumbang dalam kewangan keluarga. Adakah dengan alasan isteri juga bekerja, melonggarkan syarat nafkah suami terhadap isteri ataupun masih tetap sama? Jawapannya tidak. Laju je saya jawab kan. Tidak. Isteri nak bekerja ke, tak bekerja ke, sama ada dia multimillionaire ke, sama ada dia sebagaimana sekalipun, maka adakah tanggungjawab itu terlepas? Jawapannya tidak. Maka tanggungjawab itu tetap perlu dilaksanakan. Wajib, puan-puan, wajib. Kecuali, saya beritahu, kecuali tiba-tiba puan pula yang tiba-tiba cakap, ataupun waktu dalam perkahwinan, abang tak perlu bayar nafkah pada saya. Ini betul-betul ada lafaz ni. Betul-betul isteri yang ada hak ada. Contoh, saya ada handphone kan. Saya ada handphone. Umpama macam saya beri dah hak saya ni kepada dia. Awak tak perlu laksanakanlah dalam situasi ni. Patutnya suami bagi nafkah tapi isteri melepaskan hak tersebut. Dia lafazkan memang ada ataupun sama ada dalam WhatsApp pun ada pernah cakap, maka terlepas. Tapi kalau tak pernah langsung cakap, isteri itu pun bekerja. Di hari ni bukan cerita zaman mak ayah kita dulu Ini cerita zaman sekarang, saya rasa hampir 70% wanita berkerjaya. Betul. Ya. Dan suami tetap suami, wanita itu tetap seorang isteri. Walaupun gaji dia lebih tinggi ataupun dia lebih berkemampuan, tetapi kewajipan untuk melaksanakan nafkah tidak terputus. Baik. Dan sebenarnya kan Tuan Hafiz, ini juga yang saya nak kongsikan dalam satu buku yang saya baca semalam, tokoh penting dalam Islam apabila menyentuh tentang Ummul Mukminun, antaranya Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Saudah, Sayyidatina Aisyah, yang mana inilah indahnya menjadi seorang wanita setelah kedatangan Islam, yang mana kedudukan seorang wanita itu sangat dimuliakan dan diangkat tinggi. Jadi nafkah ini jugalah sebahagian daripada orang kata suatu kepentingan yang diberikan kepada golongan wanita khususnya. Baik, saya nak tanya kepada Tuan Hafiz berkenaan dengan nafkah, implikasi sekiranya nafkah ini tadi tidak dilangsaikan oleh suami ataupun ayah. Tetapi sebelum tu kita nak bertanya dulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Nafkah setahu saya perkara wajib untuk suami beri kepada isteri untuk tempat tinggal, makanan, pakaian. Bagi saya, sebab suami yang bagi kita nafkah, so bagi saya memang mengikut kemampuan suami, tapi isteri pun kenalah kita berbincanglah sama sendiri. So sebelum kahwin tu, macam saya juga sebelum kahwin memang saya berbincang dulu apa keperluan saya, apa kehendak saya. Nasib baik saya ni tak adalah yang nak yang bukan-bukan, yang lebih-lebih. Tapi saya tahu bila suami saya mampu, kita minta lah. Yang saya faham pasal nafkah adalah perbelanjaan ataupun sara hidup yang perlu diberi kepada isteri ataupun anak-anak ataupun orang bawah jagaan dia. Okey, pada pendapat saya, nafkah tu perlu mengikut berdasarkan kemampuan seorang suami itu pada ahli keluarga dia. Nafkah ni adalah satu kewajipan yang dituntut oleh para suami untuk diberikan kepada isteri. Kemampuan suami, tapi yang saya nak tekankan di sini adalah kemampuan tu perlulah diikhtiar ataupun diusaha, bukan saja dibiar begitu saja macam itulah. Saya suka pendapat responden kita semua sebab rata-rata memang faham tentang apakah itu nafkah dan wajib menunaikan nafkah ini dari sudut pandang seorang suami dan juga seorang ayah. Tetapi Tuan Hafiz, berbalik kepada soalan saya tadi kan. Nafkah kita dah tahu wajib untuk dilaksanakan. Tetapi apakah kesan ataupun implikasinya sekiranya nafkah ini tadi tidak dilaksanakan? Okey, pertamanya apabila nafkah tidak dilanggar, adakah soalannya lebih kurang macam ni, adakah undang-undang menjaga hak kamu, yakni wanita-wanita atau isteri? Jawapannya ada, puan-puan. Bukan hanya lepas bercerai baru minta nafkah tertunggak dan sebagainya. Ketika dalam perkahwinan, cakap minta still lagi dibuat, orang kata buat donor, buat tak tahu je kan. Buat je, pekak jadi kan. Cakap lembut tak boleh, kena bebel-bebel pun tak boleh. Jawapannya ada tak dari sudut undang-undang menjaga hak anda semua? Jawapannya ada, puan-puan. Okey, jadi kita boleh tengok dalam seksyen 69, 70 dan juga 71. Ni kalau di dalam Akta Wilayah Persekutuan Undang-Undang Keluarga Islam. Jadi kat situ kita ada nafkah
tertunggak ataupun kewajipan membayar nafkah. Hatta kalaulah kata tiba-tiba dalam keadaan suami itu tak berkemampuan ataupun suami di dalam penjara, maka waris ataupun dalam hukum syarak ni selepas daripada si suami itu keluarganya lah untuk bagi nafkah pada isteri. Boleh tak? Jawapannya boleh. Cuma nak dituntut atau tak dituntut di hadapan mahkamah tu yang jarang-jarang berlaku. Okey. Tapi apabila implikasi apabila mereka ini tidak membayar nafkah, maka dia akan jadi hutang. Jadi kita akan pergi kepada tajuk nafkah tertunggak. Nafkah tertunggak ni dia akan jadi satu hutang, dia akan jadi hutang terkumpul. Hutang terkumpul ataupun tiba-tiba dia ada nafkah tertunggak dan juga ada yang kita cakap nafkah tidak mencukupi. Selalunya contoh bagi kita bagi nilai besar 10,000. Tiba-tiba jadi 5,000. Sebab apa jadi 5,000? Rupanya tiba-tiba ada bini baru. Faham tak? Tapi bini baru ni tak didaftarkan. Okey. Jadi bila tak didaftarkan dengan betul, dan disebabkan oleh itu, tapi dia tahu dan kemudian masa dia daftarkan pun dia tidak ada deklarasi berkenaan dengan nafkah, tidak ada deklarasi berkenaan dengan hak bermalam, tidak ada deklarasi berkenaan dengan hak nafkah dia, harta pencarian. Jadi macam mana? Adakah dia boleh tuntut? Jawapannya boleh. Pergi balik semula kepada di antara daripada seksyen 60 tadi, 65, 64, 70, 75, 72 kurangan 1 kurangan 2, itu semua berkenaan dengan persoalan nafkah isteri. Dan sedikit daripada sebahagian itu adalah nafkah anak. Jadi implikasinya kalaulah mereka ini apabila dah dimohon ke hadapan mahkamah, puan-puan, masa ni mungkin dia macam hampir-hampir nak bergaduh lah. Dah cakap lembut tak boleh, apa orang panggil, suami balik nak pujuk, nak beritahu, nak cakap, nak ingatkan, bagi kopi tak jalan juga kan. Lepas tu kena bebel-bebel tak jalan juga kan. Dah tu duk marah-marah anak tapi sebenarnya sindir-sindir kat suami tak jalan juga. Buat pekak tak jalan juga. Maka jalannya adalah ke mahkamah syariah. Bila ke hadapan mahkamah, jadi satu je lah yang kita kena faham sidang penonton, bila sampai mahkamah ni dia jadi serius. Bila dia jadi serius, kemungkinan sama ada berlaku perceraian atau tak berlaku perceraian, itu nombor 2. Tetapi kalau jawapannya boleh tak dituntut, jawapannya boleh. Sebab seksyen ada. Baik Tuan, saya tertanya juga, bagi suami yang culas nafkah ini, bolehkah kalau kita tuntut untuk gaji mereka mungkin dipotong dan sebagainya? Ada ke akta ataupun seksyen itu? Ada. Berkenaan dengan ni, dia ada berkenaan dengan kita ada hiwalah. Contohnya, kita ada berkenaan dengan perintah pelaksanaan. Jadi, tetapi dia ada prosedur tu perlu diikuti puan-puan. Jangan kita main terjah tiba-tiba terus minta. Jadi kena pergi dulu kepada mohon nafkah. Kalau anak dia ada nafkah sementara. Kalau isteri terus mohon nafkah kalau nafkah tak diberi. Bukan nak minta, kita tak nak cerai ni. Nak bab nafkah je, masih nak bertahan tapi nafkah tak dapat-dapat. Jadi kita pergi ke mahkamah bukan untuk mohon cerai tapi mohon untuk memberi kita nafkah. Dah selepas ada tu, dia tak jalankan juga. Dah ada perintah nafkah ni. Pun masih lagi buat donor je lagi. Maka masa tu kita akan buat perintah komitel. Masa komitel tu boleh kena penjara. Ataupun selepas itu kita mohon perintah pelaksanaan. Permohonan perintah pelaksanaan perintah. Mana kita nak lebih spesifik supaya adanya potongan gaji contohnya. Ataupun ada kalaulah kata sehingga kan dalam seksyen tersebut 71/1 atau 71/2, yang mana kalaulah berlaku kematian, dia akan dianggap sebagai satu hutang sebelum pusaka tersebut dilepaskan, disburse kepada ahli waris yang lain. Maka yang perintah mahkamah tu hutang tu adalah kena bayar dulu yang tu. Faham tak? Faham. Cuma benda ni dia jarang-jarang macam Piramli, jarang-jarang kan. Kadang-kadang. Jadi benda ni jarang-jarang berlaku. Tapi kalau jumpa peguam syar'i, mereka akan tengok balik seksyen, boleh buat. Cuma kalau jumpa kita mungkin 10 orang, 100 orang. Contohlah, macam saya mungkin dah 15 tahun beramal. Kalau tanya saya, ada tak buat? Tak ada. Dah 15 tahun. Tak ada mendapat tuntutan? Tak ada yang tiba-tiba nak buat tuntutan macam saya cakap tadi. Sebab apa? Sebab kadang dia dah macam umpama orang Melayu ni kadang-kadang ataupun kebanyakan Muslim adalah Melayu kan. Jadi kebanyakan mereka ni macam isteri-isteri yang lantak lah. Itu dia jawab dengan Allah Ta'ala. Contoh macam tu. Itu dekat akhirat nanti tahulah. Itu niche biasa lah. Tapi kan Tuan Hafiz, bila kita nak berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu nafkah mengikut kemampuan. Saya ada beberapa soalan berkaitan dengan kemampuan ini. Pertama sekali,
apa yang didefinisikan dengan kemampuan. Setiap individu itu akan berbeza-beza. Betul. Dan yang keduanya, katalah pada awal perkahwinan mungkin nafkah yang diberikan adalah bernilai RM300. Tetapi ini sekitar tahun 1990-an. Okey, di tahun 2024 sekarang, adakah value yang RM300 itu masih lagi relevan pada dalam konteks keadaan sekarang, ataupun sebenarnya nafkah ini, value nafkah itu pun berubah-ubah mengikut keadaan semasa? Okey, kena faham sidang penonton di rumah untuk isteri-isteri pun kena faham Jadi kalau di hadapan mahkamah ni puan-puan, kita akan persoal para hakim dan juga para peguam seperti saya, peguam syar'i, kita akan berhujah kepada dua perkara. Apa keperluan-keperluan nafkah yang didefinisikan sebagai nafkah tadi itu, berapa kita akan ada lebih macam kotak-kotak. Contoh tiba-tiba rumah RM1,600, makan minum katalah tiba-tiba RM1,500. Lepas tu kata utilities, tu ada takaful. Sekarang kita ada takaful sebab tiba-tiba kalau apa-apa berlaku, takkan ada orang yang ada simpanan tiba-tiba kalau dia tiba-tiba kena buat pembedahan RM25,000, RM30,000, tak ada. Selalu buat takaful. Caruman takaful 1,5 sebulan contoh. Kita ambil yang basic. Semua tu masuk dalam nafkah. Jadi bila masuk dalam bab nafkah berkenaan perkara tersebut, peguam lawan akan selalunya akan buat apa? Peguam lawan, contoh saya peguam lawan pula. Saya peguam bahagian suami. Saya pula akan bercakap sebab hakim akan melihat kepada dua perkara. Perkara yang dituntut, berapakah keperluan-keperluan yang dianggap sebagai nafkah. Kedua, kemampuan suami. Dia bukan keperluan isteri tau, kemampuan suami. Jadi kemampuan suami ni kita bagi mudah je. Kalaulah kata gaji seorang lelaki ataupun gaji seorang suami itu RM5,000, umpamanya 1/4 tu memang nafkah untuk isteri. Baik. Dapat tak? Dia punya bidalan dia. Sebab nanti ada pula sebahagian daripada tu 25% tu adalah untuk anak. Jadi suami tu adalah selebihnya. Jadi contoh kalau untuk nafkah anak ni dalam mahkamah syariah, kita dah ada arahan amalan, dah keluar table. Anak seorang berapa, anak dua orang berapa, anak tiga orang berapa. Nilai ya, peguam kalau tanya peguam-peguam syar'i yang ni dia akan tahulah yang dah biasa dengan perkara ni. Contohnya kalau anak seorang, kat situ dia ada 20 hingga 25% daripada nilai gaji. Gaji tu gaji kasar ke gaji bersih? Gaji bersih. Jadi macam ni, kita kena faham kalaulah kata berkenaan dengan kemampuan dulu dan sekarang keadaan semasa, value kita punya berkenaan dengan apa kata currency dan juga nilaian suatu barang tu dah berbeza. Betul. Okey, contoh mungkin 10 tahun yang lepas kita dalam RM10 kita boleh dapat satu barang yang banyak ni. Tapi kadang ada RM10 kali ni order Grab je pun kadang RM20 untuk seorang makan. Okey, jadi dia dah berbeza dah. Jadi balik juga bukan hanya pada nilai tapi pada kemampuan ataupun berapakah income suami itu sekarang. Suami itu hanya mudah aja. Dia akan terlepas di hadapan mahkamah dan terlepas dari sudut hukum syarak apabila dia memberi nafkah mengikut kemampuannya. Dan definisi kemampuan itu adalah, kalau kita nak mudah untuk fahamkan puan-puan di rumah dan wanita hari ini, adalah contohnya 1/4 daripada nilaian gaji bersih. Yang tu mesti untuk isteri. Dan sebenar-benarnya balik kepada 4 perkara. Nak buat macam mana sekalipun, rumah mesti dia bayar. Nak buat macam mana sekalipun, makan, minum, tetap suami bayar. Yang lebih-lebih kalau isteri nak top up ni, tu macam sedekah dan amal jariah isteri. Betul. Baik, yang maafkan ketiga, saya tu Aida. Dua, tiga. Pakaian. Pakaian wajib dalam Islam, dalam hukum syarak. Kalau depan mahkamah pun bergaduh, pakaian ni adalah dia ada 2 kali setahun. Itu yang wajib. 2 kali setahun. 2 kali setahun. Tapi huruf wa maslahah kadang-kadang tiap-tiap bulan ada dia orang punya yang diperlukan. Tapi kalau yang digaduh kat mahkamah ni, dia yang 2 kali inilah. 2 kali. Okey, baik tuan, sedikit. Andai kata suami itu ada keluarga baru dan dipotong pula nafkah isteri pertama ini, bagaimana situasinya? Tak boleh. Maksudnya dia tak mampu. Oh, laju saya cakap. Hebat. Saya suka jawapan tu. Saya terus terkesima di situ. Nadanya di situ. Tak, dia sebab macam ni. Sebab kalau kamu nak berpoligami, kamu perlu mampu dan adil. Bila keadaan mampu dan adil, adil ni abstrak. Keadilan. Adil dalam Islam ini bukan macam potong kek. Syirah separuh, Uyana separuh. Lepas tu saya ada nampak seorang anak-anak kecil ni, saya bagi dia kecil. Separuh juga. Maksudnya dalam Islam bukan macam tu. Dia meletakkan hak kepada
tempatnya. Itu adil dalam Islam. Jadi sama juga berkaitan dengan kemampuan. Macam ni kalau katalah contoh, dia dah dalam kemampuan dia telah menjaga isteri dia yang sedia ada ni dengan segini. Maksudnya sebaik ini. Dengan kehadiran dia yang nak menambah beban ni. Beban dan tanggungjawab. Maksud kita kena gentleman lah. Kita nak poligami kan abang sadar kan. Iyalah. Jadi kena terus sadarlah. Jangan tiba-tiba bab ni lembek pula. Betul. Tak boleh pula bila nak tambah lagi satu, yang ini dikurangkan. Ini yang paling penting untuk kita faham sebab kata producer kita Fiza Sabjahan tak mampu lah tu. Okey baik tuan, seringkasnya untuk kita semua mendapatkan konklusi yang terbaik berkenaan dengan topik nafkah ikut kemampuan pada hari ini. Okey, apa yang saya boleh kongsikan kepada isteri-isteri rumah sidang penonton wanita hari ini berkenaan dengan kemampuan ini, suami-suami kena ingat benda ni yang akan dipersoalkan di hadapan Allah SWT terhadap tanggungjawab kamu kepada isteri dan anak kamu. Bukan orang lain, ia adalah isteri dan juga anak kamu. Betul. Dan bagi seorang isteri, jangan malu dan jangan segan untuk menuntut hak kamu. Tapi ingat, dalam ketika menuntut hak kita, kita kena faham kemampuan suami kita dan dalam masa yang sama, tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Sebab kadang-kadang ramai yang lupa di luar sana, termasuklah saya menasihati diri saya, kita hanya menuntut hak kita. Tapi kita lupa untuk melaksanakan tanggungjawab kita. Dan kita kena faham puan-puan, janganlah tiba-tiba barang kehendak ataupun yang di luar daripada perkara yang wajib itu menjadikan satu pertikaian yang besar sehingga menyebabkan adanya perselisihan. Kalaulah nak berlaku perselisihan, pergaduhan pun jangan disebar-sebarkan. Saya rasa ini adalah topik yang konklusi yang cukup baik untuk perbincangan kita pada hari ini. Jangan minta yang di luar payung nafkah itu. Dan kita pun wanita dalam nak menuntut nafkah jangan lupa dan abaikan tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Baik, Tuan Muhammad Nur Hafiz Roslan, terima kasih banyak-banyak atas penjelasan yang sangat baik tadi. Kita ada lagi 2 slot sekejap sahaja lagi, tapi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika.